lelaki bunyi sedih suara dia. Dia kata dekat isteri dia, aku, apa dia kata, kamu pergi balik macam tu ke? Aku benci ke? Lebih kurang macam tu. Kamu pergi balik, bukan kamu pergi balik. Aku benci kamu, lebih kurang macam tu. Kalau tak silap saya lah. Lepas tu dia terang kat saya sebut aku benci kamu tu Ustaz disebabkan saya tak nak guna perkataan talak tu, sebab jatuh talak. Kalau guna perkataan talak dan cerai, takut jatuh talak. Jadi saya tak mau guna perkataan talak, saya guna perkataan benci. Ustaz, jatuh talak tak Ustaz? Dia tanya kat saya. Saya kata, ya Allah, kamu dah jawab sendiri dah persoalan kamu tu. Kamu tak nak guna perkataan talak disebabkan takut jatuh talak, lalu kamu guna perkataan benci. Mana benci tu tak ada maksud talak sama sekali. Ustaz, bukan kinayah ke Ustaz? Bukan kinayah. Saya dah pening dah. Saya tanya kat dia, awak ni nak awak ceraikan isteri ataupun tak nak? Oh, tak nak Ustaz. Kata tak, saya teriak Ustaz. Dia cakap, dia tak sebut teriak lah, dia guna perkataan menangis. Kata tak, saya menangis Ustaz. Hang sendiri nak menangis kalau ceraikan isteri. Lepas tu kita dah kata tak jatuh cerai, dia nak bagi kita suruh jatuh cerai. Apa cerita? Ustaz, bukan kinayah Ustaz. Saya kata kat dia, di mana perkataan benci tu boleh membawa maksud kinayah? Tuan-tuan kena faham. Lafaz talak ada lafaz yang sarih, jelas, seperti contoh dia kata cerai. Seperti contoh dia kata talak. Perkataan tu tak boleh difahami melainkan maksud cerai, melainkan maksud talak. Itu lafaz yang jelas. Bila disebut kepada isteri dia sedemikian, maka jatuh talak. Satu lagi perkataan, lafaz dinamakan sebagai lafaz kinayah. Lafaz kinayah ni tak boleh semua perkataan jadi kinayah, tak boleh. Lafaz kinayah ni mesti lafaz itu mengandungi dua kemungkinan. Sama ada dia maksudkan cerai atau sama ada dia tidak maksudkan cerai. Ini mesti macam tu. Tapi kalau dia guna perkataan yang tak mungkin ada maksud cerai, boleh tak kita faham tu kinayah? Tak boleh lah. Contoh, benci. Orang Melayu faham benci ni maksud cerai. Ada kemungkinan benci ni maksud cerai. Ada ke tidak? Tak ada. Aku benci kamu. Tak ada, tak perlu bincang. Ada orang yang, kalau orang tanya kat kita, Cik, Pak Haji, saya kata kat isteri saya, aku benci hang. Tuan-tuan tak perlu tanya kat dia, apa niat hang ketiga tu, hang niat cerai ke tidak? Tak perlu tanya. Orang kalau dia tanya macam tu, hang jahil. Benci tak ada maksud cerai sama sekali. Tak ada orang Melayu yang beranggapan benci tu maksud cerai. Tak ada. Benci, benci ya. Tapi masalahnya Ustaz, ni baru kita tahu punca dia. Saya dah tanya dekat Ustaz, dia kata jatuh. Siapa suruh pergi tanya kat Ustaz, kata jatuh. Habis macam mana kita nak selamatkan? Tak tahu. Saya tanya kat Ustaz, dia kata Ustaz tu, tak apalah, tak cerita lah kan. Dia kata Ustaz tu kata jatuh. Saya kata dah, tak jatuh. Kamu jangan risau, tak jatuh. Tak ada ulama yang kata jatuh. Benci. Dia barangkali kalau kinayah ni apa bahasa Melayu? Iyalah kias, tapi cuba contoh lafaz apa dia? Dalam bab talak. Aku tinggalkan. Tinggal ada masuk cerai. Saya ingat lepas ada. Lepas. Aku lepas. Lepas ni maksud apa? Boleh masuk cerai. Bahkan sebenarnya kalau lepas tu dalam bahasa Arab dia kata lepas ni asalnya dia sarih. Asal dalam lafaz Al-Quran, kerana Al-Quran menggunakan perkataan lepas. Apa perkataan dia? Tasrih. Tasrihun bi ihsan. Tasrih. Dia maksud lepas kalau terjemahan. Al-Quran menggunakan perkataan lafaz yang bermaksud lepas dalam bahasa Melayu ni sebagai maksud talak. Akan tetapi orang kemudian tak faham lepas tu membawa maksud talak. Al-Imam Ibn Qayyim kata, tidak boleh kita fahami maksud tasrih membawa maksud lafaz yang jelas dalam talak. Kerana orang Arab di zaman Ibn Qayyim sendiri tidak beranggapan, tidak menggunakan tasrih membawa maksud talak. Kata Ibn Qayyim, dia termasuk dalam lafaz kinayah. Lepas tu kinayah. Kerana lepas barangkali, aku lepaskan hang daripada ketaatan aku. Tapi hang isteri aku lagi. Hang jangan duduk pergi mana. Dia maksud tu. Bukan maksud cerai. Lepas itu kinayah. Lepas itu kinayah. Ataupun apa? Bebas. Betul, bebas. Baik, aku bebaskan hang. Mungkin membawa maksud talak. Mungkin juga membawa maksud tak talak. Hang bebas daripada taat kepada aku. Tak apa, aku beri. Hang bebas, hang nak pergi mana? Pergi.
tapi hang isteri aku lagi. Dah ada maksud tu. Itu semua kinayah. Jadi kena faham macam ni. Sebagian orang tu dia mengaji sikit-sikit, dia dengar lafaz talak ni ada sarih, ada kinayah. Selain daripada cerai dan talak, semua kira kinayah belaka. Oh, penatlah kalau macam tu. Tak, bukan semua lafaz dimaksudkan dalam kategori kinayah.